Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Tuan Pengurusi salah tu. Dia 9.30 sampai 10.15. Kalau saya tengok dalam itinerary, kalau saya tak silap saya lah. Jadi sebelum saya mulakan ceramah saya pada hari ini, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada beberapa pihak, terutamanya Tuan Kamran, Tuan Masul, Tuan Sultan yang jadi saya mulakan dulu dari segi pengenalan. Kita lihat di sini tentang perbezaan versi Jemaah Ahmadiyah tentang Imam Mahdi dengan orang luar dengan kita. Di mana orang luar dan kita sama, kedua-duanya tunggu Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi yang kita terima ialah Imam Mahdi yang melakukan jihad hakiki. Bukannya jihad untuk kasih orang mati, melakukan pertumpahan darah, nak buat negara Islam, kemudian kiamat. Itu bukan versi Jemaah Ahmadiyah. Jadi jihad Imam Mahdi adalah melakukan persucian hati ataupun dipanggil tasfiyah nas kepada umat manusia untuk mendekati Allah SWT, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad yang hakiki, menyebarkan kesucian Al-Quran, mendirikan masjid serta mengirim ribuan mubalik ke seluruh pelosok dunia. Terutamanya untuk terbitkan cahaya Islam di barat. Kerana dengan bersinarnya cahaya Islam di barat, maka seluruh dunia akan mengalami langit dan bumi baru. Kita perhatikan bahawa kataman Nabi Muhammad SAW bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbi'ahlah walaupun dengan merangkak di atas salju atau salji, kerana dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Dengan kata lain, daripada hadis ini menampakkan kepada kita bahawa Imam Mahdi ini adalah diutus oleh Allah SWT. Dan dalam hadis ini juga membayangkan kepada kita bahawa yang menerima kebenaran Imam Mahdi ini memang sukar. Seperti mana yang dikatakan tadi, harus merangkak di gunung salji. Jadi di sinilah nanti tuan-tuan akan perhatikan kenapa perkara ini berlaku. Sebab Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahawa Islam tersebar dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kenapa dia asing? Sebab dia pelik. Dia berlainan dengan golongan majoriti. Dan keasingan inilah menyebabkan dia diejek, difitnah. Mula-mula dia ketawakan, kemudian lama-lama bertukar kepada penyerangan, pembakaran dan berlakulah pembunuhan ke atas anggota Jemaah Ahmadiyah. Jadi berbalik kepada tajuk asal tentang jemaat, iaitu sebenarnya penggalan Ahmadiyah ini bermula di Tanah Melayu apabila seorang pemuda daripada Ludhiana, iaitu orang Ahmadi, daripada Punjab, nama Syekh Muhammad, yang datang dan dia bekerja dengan polis dekat negeri-negeri bersekutu. Dan yang menarik dia adalah anak beliau bernama Mubarak Ahmad. Di mana Mubarak Ahmad ni kemudiannya membesar di Tanah Melayu dan menyertai polis, dan kemudian pangkat tertinggi beliau adalah sebagai ADC kepada Yang Tuan Agong. Kalau perhatikan, saya tak tahu ada dalam gambar ni, ada tunjuk bagaimana beliau dalam seremoni pelantikan Yang Tuan Agong yang pertama. Sebab Yang Tuan Agong pertama tu waktu kita merdeka, dia dilantik. Di belakang tu nampak bagaimana Tuan Mubarak Ahmad berdiri waktu muda dia. Dan beliau telah jaga kepada 4 Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong 1, 2, 3 dan 4. Dan berbalik kepada pengiriman para mubalik, pada tahun 1935 melalui program Tariqah Jadid, Khalifah kita Mirza Bashiruddin Mahmud Hamad mengutus Maulana Ghulam Husin Ayas untuk datang ke Tanah Melayu, dan beliau telah tiba pada tahun yang sama di Singapura. Tapi sebelum beliau tiba, fitnah-fitnah memang dah bermaharaja rela dah di Tanah Melayu ataupun di Singapura terutamanya. Banyak buku-buku yang dikeluarkan, di mana buku-buku tersebut mengambil cedokan daripada ulama'-ulama' di India. Dan kebanyakan ulama'-ulama' yang belajar di Timur Tengah kemudiannya mengambil buku-buku tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menghentam Jemaah Ahmadiyah. Dan tak lain tak bukan tuduhan dia lah, kita kafir, kiblat kita berbeza, Al-Quran kita berbeza. Ini yang dimainkan. Sejak orang kata hampir 100 tahun. Sebab apa? 1935, sebelum tu lagi dah ada fitnah tu sudah bermaharaja lela di Tanah Melayu. Dan yang menarik, satu cerita yang menarik tentang Maulana Ghulam Husin Ayas ini, iaitu pada tahun 1939 ada seorang ulama daripada India juga bernama Maulwi Muhammad Abdul Alim Siddiqui.
Ini berlaku di Masjid Sultan. Masjid ni di Singapura memang indah, sangat indah. Dan di dalam masjid inilah, iaitu Maulana Abdul Alim Siddiqui ini memberikan ceramah tentang bagaimana kesesatan Ahmadiyah. Dan pada waktu itu, dalam masa yang sama, Maulana Ghusi Ayas dengan delegasi Ahmadi ada juga di dalam masjid tersebut. Dan ketika Maulana Alim Siddiqui ini mengatakan bahawa Ahmadiyah ini memiliki Al-Quran berbeza dan dia mengubah ayat Al-Quran, ini yang menyebabkan Maulana Ghulam Ghusi Ayas tak boleh tahan lagi dan dia berdiri. Dan sambil dia pegang Al-Quran di tangan dia, dia kata, saya ni orang Ahmadi, perkenalkan diri dia. Ini Al-Quran Ahmadi, kalau boleh tunjukkan. Buktikan bahawa ada perubahan ayat. Jangan kata satu ayat, satu titik atau satu tanda pun sudah cukup. Kalau boleh buktikan, ya, saya layak dipanggil kafir. Tapi kalau sebaliknya, tuan adalah pendusta. Tuan bayangkan, dalam suasana macam ni, satu orang tengah bagi fitnah tentang jemaat, tiba-tiba satu orang berdiri menafikan tu. Jadi yang penceramah ni Muhammad Alim Siddiqui ni panik. Dan dia bukannya menyahut cabaran daripada Maulana Ghulam Ayas. Apa dia buat? Dia provok jemaah-jemaah mereka. Inilah masa ni, inilah orang kafir tu yang harus dibunuh. Jadi apa jadi pada jemaah pada waktu itu? Ramai, apalagi mereka keronyok. Maulana Ghulam Ayas. Peristiwa ni sangat mengharukan kita dan sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Bahawa Islam akan tinggal nama. Al-Quran tinggal tulisan. Masjid-masjid mereka makmur. Tapi kosong daripada petunjuk. Ulama mereka adalah sehina-hina makhluk di bawah kolong langit. Kerana mereka mengeluarkan fitnah dalam masjid. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang nak tengok Al-Quran tadi. Nak semak Al-Quran tadi tak ada. Mereka pekakkan telinga mereka, mereka bisu dan mereka buta. Seperti mana dalam surah firman Allah SWT, sumum bumum uyum fahum la rajiun. Inilah keadaan jemaah di dalam masjid pada waktu itu. Dan apa yang terjadi selepas dipukul, dicampak daripada tingkat 2. Ini lagi tinggi, saya rasa lagi tinggi daripada Masjid Batu Salam ini. Dicampak keluar dan Maulana Ghusi Ayas pingsan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jemaah Ahmadiyah tak membalas ini. Tapi Allah SWT yang membalasnya. Peristiwa ini berlaku 1939. Dan selepas itu Jepun masuk ke tanah Melayu dan masuk ke Singapura. Dan kebanyakan orang-orang yang terbabit dalam pembulian tersebut, penganiayaan tersebut, kebanyakannya banyak diseksa dan mati di tentera Jepun. Perhatikan bagaimana Allah SWT memberikan balasan dan tanpa jemaah Ahmadiyah melakukan pembalasan balik. Jadi untuk memahami tentang apa sebenarnya keberadaan jemaah ini, tengok kisah ni. Ini berlaku di Singapura juga pada awal-awal tahun 1930-an sewaktu kedatangan Maulana Ghulam Ayas. Ada seorang wanita bernama Aisyah. Dia seorang peniaga, orang Banjar, suka berniaga. Tiba-tiba dia dengar ada seorang pemuda yang telah bertukar menjadi lebih baik, suka solat tahajud, akhlak bertukar. Jadi cerita ni dah sampai ke mana-mana. Jadi yang perempuan ini beritahu dengan anak dia, kau cuba siasat. Yasin, kau pergi siasat apa sebenarnya yang terjadi kat pemuda ni. Jadi Yasin ni pergilah bersama mungkin dengan adik-beradik juga berjumpa, dan kemudian baru tahu bahawa orang ini berlaku perubahan suci kerana dia berbai'ah atau bergabung dengan jemaah Ahmadiyah. Inilah tuan-tuan. Itu orang yang menjadi Ahmadi itu dia nak melakukan tazkirah nas, itu melakukan persucian diri. Dan apa yang jadi, akhirnya nenek itu dan dia punya keluarga semua berbaiat bergabung dengan jemaah Ahmadiyah. Dan wanita tadi, Aisyah tadi adalah buyut saya. Nare takbir. Nare takbir. Mat Ahmadiyah Malaysia. Mat Ahmadiyah Malaysia. Dan saya sangat beruntung kerana nenek saya dijaga oleh buyut dia. Dan nenek saya daripada kecil lagi mengikut buyut dia. Dan itu sebabnya nenek saya sangat kuat. Itu sebab pakcik saya, kalau Tuan Aziz ada di sini, pakcik saya beritahu dengan nenek saya, dengan buyut saya, dengan nenek saya lah, Munah tadi, yang kecil dia dah jadi besar jadi nenek, Munah. Mak, tolonglah, janganlah bergabung dengan jemaah Ahmadiyah. Saya dah selalu kena ejek. Nenek saya cakap dengan pakcik saya, apa yang kau takut bukan diorang yang bagi makan kita. Perhatikan betapa orang waktu itu, kenapa banyak orang yang kemudiannya bergabung dengan jemaah Ahmadiyah kemudian keluar, kenapa? Sebab takut anak tak kahwin.
Takut kenduri tak dijemput. Takut mati nanti tak ada orang uruskan. Tapi Alhamdulillah nenek saya kuat dan Alhamdulillah dapat kahwin pula, tapi bukan dengan orang Ahmadi. Kalau dapat kahwin dengan Ahmad Alang daripada Medan, dan Ahmad Alang ni apabila dia kenal jemaah tuan, lagi dia jatuh cinta. Dan dia bekerja pula dengan pakcik dia, itu bernama Ahmad Nadi, orang Medan juga. Ahmad Nadi kuat bertablik. Dia setiap kali dia menjaga, dia pegang buku je, asyik baca buku je. Dan dia kata dengan nenek saya, kalau saya muda, saya dah pergi ke Rabuah atau ke Kadian. So, maksud tu Kadian. Tapi Alhamdulillah, anak dia dapat, itu pakcik saya, Mona Latif, dapat menjadi mubaligh juga. Tercapai juga cita-cita datuk saya tersebut. Ada satu lagi kisah yang menarik, itu orang yang awalnya masuk jemaat bernama Haji Jaafar di Singapura. Apabila orang dah tahu dia terima jemaat, maka orang kampung dengan ulama mereka, dengan tokoh agama mereka bawa parang, bawa senjata tajam kepung rumah tersebut. Dengan kata lain, melaung-laungkan kata nak bunuh Haji Jaafar ni kalau dia tak bertaubat. Jadi Haji Jaafar ni kemudiannya keluar melaungkan kalimah syahadah. Kenapa dia melaungkan kalimah syahadah? Nak buktikan saya punya kalimah syahadah tak ada perbezaan dengan kalimah syahadah kamu. Dan kamu nak suruh saya bertaubat macam mana lagi? Saya nak bertaubat kepada siapa lagi? Kalau saya nak bertaubat kepada Allah, bukan kepada kamu. Orang nak kepung rumah dia ni. Dan yang menarik, anak beliau, anak perempuan beliau, yang menyaksikan sendiri bagaimana ayah dia sudah berubah fikir bab ni, dah jadi lebih baik. Anak perempuan dia pula keluar. Orang nak kepung ramai ni, anak perempuan dia keluar, bawa parang juga. Dia kata kalau kamu nak bunuh ayah saya, kamu langkah mayat saya dulu. Saya tahu saya akan mati, tapi sekurang-kurangnya 3-4 orang kamu akan mati. Jadi pada waktu itu orang-orang yang nak serang tadi pun terperanjat. Ini perempuan pula dah bersemangat. Dan kenapa dia semangat? Sebab dia tahu ini kebenaran. Orang tadi kata bapak dia kafir, sedangkan bapak dia solat, bapak dia lebih baik daripada dulu. Bagaimana kamu kata dia kafir, nak kafir macam mana lagi, nak taubat macam mana lagi? Inilah Islam yang diamalkan. Dan keberanian anak perempuan tadi menyebabkan para perusuh kemudiannya bersurai. Ini semua berkat doa juga para mubaligh kita pada waktu itu, yang mendoakan anggota jemaat. Jadi benarlah tuan-tuan, di mana hadis Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang pada umatku satu zaman di mana orang yang berpegang agamanya laksana menggegam batu bara, bara api. Inilah keadaan kita pada hari ini. Seterusnya saya masuk pada kisah yang lebih menarik, bagaimana seorang pemuda Melayu menjadi mubaligh Ahmadiyah. Ini berlaku pada tahun 1930-an. Seorang pemuda bernama Muhammad Zodi, anak kepada Do Fazli. Do Fazli ini adalah seorang yang kaya, yang ada banyak harta. Tanahnya luas, tanah ladang getah. Di sekarang ni dekat TTDI lah, dipanggil dekat Bukit Lanjan. Dan Tuan Zodi seorang yang sangat cerdas dan suka baca. Dan satu hari itu banyak buku yang dia dapat daripada abang ipar dia. Abang ipar dia seorang interpreter di Mahkamah Tinggi yang dapat daripada ada orang daripada India nak pergi ke Australia, dan dia bawa buku-buku tersebut, dan buku-buku itu diserahkan pada Sulaiman Malawi dan berikan juga pada Tuan Zodi. Dan Tuan Zodi yang sangat cerdas ni, dia baca buku tentang Ahmadiyat or the True Islam. Buku ni kalau tuan-tuan baca, dia memang kelas tinggi. Tentang bagaimana mencapai tujuan kehidupan, bagaimana menjadi seorang Islam. Memang orang kata siapa yang baca tu dan dia minat baca, dia akan jadi faham tentang apa tujuan Islam. Dan ini yang menyebabkan kemudian Tuan Zodi ini berminat untuk menjadi mubaligh. Dan akhirnya dia umur baru 17-18 tahun merayu kepada ayahnya untuk menjadi mubaligh. Ayah dia pun panik. Apa lagi yang kurang? Engkau harta semua ada, pekerja semua ada, kereta ada, rumah ada, kenapa kamu nak jadi mubaligh? Dia kata tidak. Dia nak jadi mubaligh juga. Dan akhirnya ayahnya bersetuju melepaskan beliau. Dia naik kapal. Itu yang gambar kat si pelabuhan ni lah, gambar di Port Sydenham. Beliau pergi ketika umur beliau 17 tahun, 18 tahun. Jadi ini adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Beliau telah berangkat pergi ke Kadian. Dan kita pergi pula bagaimana yang Ahmadiyah berada di North Borneo ataupun Sabah. Sebenarnya ada 2 orang Ahmadi daripada Madras, iaitu bernama Kunyi Abdul Kadir dan Muhammad Kunhi, yang tiba di Labuan pada tahun 1939, dan dia telah bertabligh dengan Salim Shah. Dia daripada datang dari India juga, dan juga Sukarman Muhammad Nasir, itu orang Jawa yang berada di Labuan. Ini yang mula-mula Ahmadi berkembang di North Borneo. Dan kemudian ada satu doktor yang ikut dalam armada MacArthur, Amerika Syarikat waktu serang balas kepada Jepun, berada di Kepulauan Filipina.
Dia tak balik ke negara dia balik, dia stay dekat Jesselton dan buka klinik. Dan Dr. Badarudin ini banyak berutus surat dengan Khalifah kedua minta supaya hantar mubalik sebab dia nampak kawasan ini sangat istimewa untuk menerima kebenaran Imam Mahdi. Akhirnya dengan izin Khalifah kedua, dan pada waktu itu pun Mona Zodi pun dipercepatkan sebab apa? Sebab sebelum 1947, sebab berlakunya perpisahan di antara India dengan Pakistan. Kita tahu masa itu banyak berusuhan berlaku, jadi sebelum tu lagi Mona Zodi dah diselamatkan, pulangkan ke Tanah Melayu dan kemudian dia telah pergi ke Jesselton berjumpa dengan Dr. Badarudin. Narai Takbir! Salam Ahmadiyah! Salam Ahmadiyah! Jabatan Ahmadiyah Malaysia! Jabatan Ahmadiyah Negeri! Narai Takbir! Dan Mona Zodi ni banyak berdoa. Waktu di nombor dia, jumpalah orang yang berfitrat baik, jumpalah orang fitrat baik. Alhamdulillah jumpa. Jumpa siapa? Jumpa kepada bapa pada Tuan Amir, iaitu Bujing Rauf. Di mana dia berjumpa dengan Bujing Rauf dan bertabligh, dan alhamdulillah fitrat baik Bujing Rauf ni, dia pun telah terima kebenaran jemaat di Sabah. Kemudian yang paling menarik, ada satu kisah di mana Bujing Rauf ni ada rakan kawan baik, nama dia Pangeran Yaakob. Pangeran Yaakob ni keturunan Kesultanan Brunei juga, dan dia digelar sebagai Mando Yaakob. Kenapa digelar sebagai Mando Yaakob? Sebab dia jaga satu kawasan estate yang besar, lebih 300 orang. Jadi memang dia taikor lah dari situ. Dan apa yang berlaku apabila Mona Zodi dengan Tuan Bujing ni, bapa kepada Tuan Amir ni, asyik bertabligh dekat lingkungan, ini orang dah jadi kecoh. Dan pada waktu sebagai ketua di kawasan tersebut, dia merasa tercabar lah, iaitu Mando Yaakob ni. Dan Mando Yaakob ni bila dah buat keputusan, ini hari penghabisan lah untuk Mona Zodi. Dia dah asah parang dia. Dan dia kalau nak bunuh orang pada waktu tak ada masalah. Sebab dia ketua di situ. Dia nak hilangkan seorang dua orang tak ada masalah. Hilang saja, orang tak tahu saja. Tak macam sekarang, hilang orang cari. Ni hilang orang takkan cari punya. Dan apa yang berlaku ketika dia dah asah parang tu, dia tahu ke mana pengajian tu ada di rumah Bujing Rauf, dia pergi sana. Memang semangatlah macam Omar Khattab, nak pergi bunuh orang aja, nak bunuh Rasulullah SAW. Dan sampai di sana, sebelum tu dia dengar macam-macam, dia dengar kiblat lain, kalimah lain, Al-Quran lain, itu fitnahnya orang bagikan. Tapi bila dia sampai di sana, alhamdulillah dengan kurnia Allah Taala, tengah azan maghrib. Orang azan. Masa tu rumah 2 tingkat kan, kita kena naik tangga, orang papan kan naik tangga, orang solat kat atas. Dia tunggu kat tangga. Kemudian dengar orang kamat. Kemudian solat maghrib dilakukan, bacaan sama. Jadi mula dah beliau tadi kata nak bunuh tadi dah. Ni apa aku nak pergi bunuh orang Islam pula ni? Orang kata dia kalimah lain, kiblat lain, tapi sekarang ni dia mengamalkan apa yang dia belajar sebagai seorang Islam. Jadi dia masih lagi pegang parang dia tu, dia ketuk. Lepas dia dengar orang bersolat ke Islam dia ketuk. Tong. Buka. Bila orang yang kat dalam tu dengar suara Mando Yaakob, lagilah orang takut nak buka. Ini bukan sembarangan dan tuan punya Bujing. Sebab Bujing pernah dengar Mando Yaakob bagi amaran pada Bujing. Jangan kau cuba-cuba bawa Zodi tu bertemu dengan aku dan menerangkan apa itu Ahmadiyah. Aku akan bunuh dia Bujing. Jadi Bujing bila dengar ni, Allahu Akbar, macam mana nak buka ni? Tapi Mona Zodi dia tenang, dia buka. Dan kemudian Mando Yaakob macam Omar Khattab kata nak bergabung dengan jemaat. Masya Allah, alhamdulillah, sangat luar biasa. Takbir! Muhammad Mustafa! Azad Ulama Mati! Jemaat Ahmadiyah Malaysia! Takbir! Dan masuknya Mando Yaakob ni betul-betul macam masuknya Omar Khattab. Jadi ramai orang-orang di Sabah kemudian pada waktu itu yang bergabung dengan jemaat. Tapi ada satu lagi guru yang dia kena lepas, nama dia Haji Mukti. Haji Mukti ni memang terkenal dengan dia sebagai ulama lah di kawasan tersebut. Dan dia memang terkenal ilmu pendekar. Jadi apa dia buat? Dia panggil Mona Zodi datang ke satu rumah. Kemudian rumah tu dia disiapkan dah dengan selimut, bantal, semua warna kuning. Aku dah ada pedang lama kat situ. Jadi Mona Zodi pun tengok pedang lama tu, apa dia buat? Fitrat kita lah, ambil, tengok, buka lah. Bila Mona Zodi buka aja pedang tu, yang Haji Mukti dan rakan-rakan terperanjat. Tuan Zodi berheran, kenapa diorang terperanjat ni? Saya selama ni, kenapa lama tak buka ni? Ni kena 5 orang ni. 2 orang terkejut.
Kenapa dua orang tu terkejut? Sebab sebenarnya Maha Guru dia beritahu, siapa yang boleh buka pedang ni, kau kena ikut dia. Sebab ilmu dia tinggi. Oh, jadi itu sebab dia orang terkejut. Ni dah satu tanda. Tapi dia nak test lagi. Dia suruh Tuan Zodi tidur, tidur sini. Kan, saya tidur di luar. Tuan Zodi kata, kenapa tidur? Saya samalah tidur dalam bilik, tak ada masalah. Sampai saya tidur di luar. Rupanya bila Tuan Zodi masuk bilik, dua orang tu dekat luar, jampi serapah. Jampi ilmu-ilmu pendekar ni, apa nak kena kan lah. Hantar macam-macam dia nak hantar kan. Dan memang ikut Tuan Zodi katakan, memang nampak macam makhluk berapi, macam ada orang angkat-angkat kata, bunyi macam-macam gangguan. Tapi dia sebagai orang Ahmadi, dia baca doa Rasulullah SAW, doa-doa Imam Mahdi, langsung tidur. Kan? Besok pagi bangun, dia pergi kejutkan yang Haji Muti rakan-rakan dia. Lagilah diorang terkejut. Kenapa diorang terkejut? Selalunya kalau orang tu tak kuat ilmu, dia dah lari dah. Dia takkan duduk lagi dalam bilik tu, dia dah akan lari dah. Barulah cerita ni tersebar ke mana-mana. Bahawa Tuan Zodi ni memang pendekar luar biasa. Pendekar ilmu yang sangat tinggi. Ini orang Sabah dia tahulah, dia orang banyak menuntut ilmu ni. Dia cerita tersebar. Ni menarik, cerita ni kena ingat bahawa Tuan Zodi sudah terkenal macam pendekar. Nanti ada satu cerita menarik yang ada kait dengan cerita tersebut. Okey. Tuan, ni dah tadi. Bagaimana kemudiannya Tuan Zodi telah patahkan salib tentang orang Kristian. Saya akan ceritakan bagaimana patahkan salib, bukan dipatahkan fizikal, tapi patahkan dia punya akidah. Dia berkenalan dengan seorang bernama Sipin Mosinggah, dan kemudian abang dia bernama George Bosimi Mosinggah. Di mana George Bosimi ni orang dia kecil je ni, dan adik dia kena pukul dengan saudara dia. Jadi kerana nak balas dendam, dia cari guru silat lah, nak belajar supaya nak lawan balik ke yang saudara dia pukul adik tadi, nak lawan balik. Jadi ada satu orang kata, kalau kamu nak menuntut, pergi menuntut dengan orang ni. Yang tadi cerita tu dah tersebar tadi kan. Menuntut dengan Tuan Zodi ni. Dia ilmu pendekar. Dia pun pergilah konon-konon nak belajar ilmu pendekar, belajar silat. Tapi dengan Tuan Zodi bukan belajar ilmu silat, tapi ilmu kerohanian. Di situlah dia berdebat. Sebab dia ni pengikut Katolik yang kuat. Daripada kecil lagi dibesarkan dekat gereja, sekolah dekat daripada Kristian, dan memang tahu, dan memang dia berpegang Nabi Isa akan datang, Jesus akan datang. Second coming of Jesus. Memang itu dia pegang. Tak jumpa dengan Tuan Zodi. Tuan Zodi telah gunakan Bible, gunakan Quran tunjukkan bahawa Nabi Isa sudah wafat. Terkejut dia. Dan lebih terkejut lagi ialah dia tadi datang nak bergabung, nak lawan, nak berdendam. Tapi kemudiannya dia bergabung dengan satu jemaat yang tidak ada dendam, yang ada love for all, hatred for none. Narai Takbir! Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad Ki! Islam Ahmadiyah! Hazrat Amirul Mu'minin! Jamaat Ahmadiyah Ahmad Ki! Jamaat Ahmadiyah Malaysia! Narai Takbir! Dan nak kepastian lagi, dengan kurnia Allah SWT, perhatikan dia balik, dia bincang dengan isteri beliau, Haji Bosimin bincang dengan isteri dia tentang jemaat. Suatu keluarga ni menentang. Kenapa? Keluarga Bosimin ini sebenarnya keluarga yang sangat terpandang, kuat. Di mana isteri dia punya ibu pada isteri dia, ibu isteri dia ni adalah seorang orang panggil Bobo Hizan. Di mana Bobo Hizan ni macam ketua agama, ketua bomo juga dekat kampung tersebut. Jadi bayangkan kuatnya pengaruh keluarga ni. Tetapi kerana Allah Ta'ala pun kuat juga pengaruh Allah Ta'ala beri petunjuk pada isteri beliau. Di mana isteri beliau mimpi bahawa ada satu belon panas, di mana orang Kadazan panggil sebagai kalangkang. Di mana belon itu sampai ke hujung kampung tersebut dan buat satu announcement. Dia kata akan datang satu agama baru, ajaran baru yang akan menghapuskan ajaran-ajaran lama, ajaran nenek moyang kita. Ini yang menyebabkan lagi menguatkan lagi kenapa George Boshimin dan juga isteri dia iaitu bernama Gomi Majini telah terima jemaat, terima Islam, dan kemudiannya telah tukar nama kepada Yusuf Boshimin Mosinggah dan Zulfikar Gomin Manjani. Alhamdulillah anak keturunan dia pun sekarang ni kuat juga memati jemaat. Alhamdulillah. Kemudian kita tengok bagaimana Ahmadiyah dijeram. Ini satu kisah yang kita kena ingat, kita ni kebanyakannya dulu berada di jeram. Di mana ada seorang mubalik daripada Indonesia yang telah buka rumah misi di Jeram, dan pada waktu ramai yang masuk. Masa tu dia ajar silat.
Yang masuk di antara Ismail Kasah, Talib Sulung dan kemudian Long. Ada satu lagi nama Syed Abdul Rahman. Syed Abdul Rahman ni penting nama, kita akan tengok sebentar lagi kenapa nama ni penting. Dan pada waktu itu ada sebuah rumah didermakan oleh Ibu Ismail Kasah untuk jadikan masjid di situ, jadikan surau di situ. Dan pada tahun 1949, di sini pertama kali Maulana Ghulam Husain Ayaz dibawa ke mahkamah kerana dituduh sebagai mengajar ajaran bukan Islam kepada orang Islam. Di mana yang tukang pendakwa raya ini namanya akan keluar lagi nanti sekali lagi dalam pertemuan dengan Sultan, iaitu nama Fatih Ahir. Dia pendakwa raya, dia yang charge Maulana Ghulam Husain Ayaz sebagai mengajar bukan Islam kepada Islam. Tetapi perhatikan bagaimana yang arif magistrate pada waktu itu batalkan pendakwaan ini. Sebab bagi dia, Maulana Ghulam Husain Ayaz itu adalah orang Islam. Dia tak terbabit dalam tuduhan tersebut. Jadi terlepas dia, alhamdulillah dengan kurnia Allah SWT. Jadi balik kepada almarhum Cikgu Ismail Kasah. Kenapa nama ni sangat penting kita kena ingat? Sebab nanti selepas fatwa 1953, beliau ni banyak, dia cikgu, dia antara soft target lah, dia paling high level lah. Kan banyak sekarang ni kalau dalam polis boleh tengok siapa Amir, ni orang ni kita kena monitor. Tahu juga dengan ni, banyak kali beliau di soal siasat. Dan kemudian selepas fatwa tadi menyebabkan beliau ni selalu dipergikan ke tempat lain. Pergi hantar ke sekolahnya lebih rendah. Jadi dia terpaksa berpindah rendah. Daripada mana? Daripada Kampung Baru pergi ke Keramat, kemudian pernah sekali nak cari rumah susah, tinggal di garaj Tuan Mubarak. Dan kemudian satu lagi ketika 1958 isteri pula meninggal. Dan akhirnya dia kahwin yang kedua kali, dan paling penting sekali beliau pun tinggal di sini. Beliau tinggal di sini sebab beliau jadi presiden di Kampung Holding di KL, dan beliau berkhidmat dekat sini. Anak-anak beliau banyak bersihkan masjid bersama beliau, anak-anak beliau jadi muazzim. Semoga kita doakanlah anak-anak keluarga Cikgu Ismail juga nanti akan berkhidmat untuk jemaat dengan lebih kuat lagi. Okey. Ini yang tuan-tuan yang paling penting sekali, itu perbahasan di Istana Sultan Selangor. Tadi saya dah katakan tadi ada seorang tokoh jemaat, iaitu ketua jemaat di Jeram, nama Syed siapa nama Syed tadi? Syed Abdul Rahman, sorry. Di mana Syed Abdul Rahman ini, dia memang baik dengan Sultan. Sultan Hishamuddin dia seorang yang merakyat, dia seorang yang sangat baik. Dan apa yang berlaku, kerana fitnah dan bermaharaja rela sangat, Syed Abdul Rahman ni nak minta simpati Sultan, tulis surat, kawan, tulis surat, tuanku, kami nak jumpa, nak buat perbahasan untuk menerangkan tentang Ahmadiyah dia betul ke tuduhan-tuduhan dikata kita kiblat lain, Al-Quran lain dan sebagainya. Akhirnya dengan kemurahan hati tuanku, baginda perkenankan untuk adakan pertemuan. Dan pertemuan itu kalau ikut catatan, ini paling menarik sebab semua ini catatan tentang peristiwa ini ada dalam buku ini. Buku tentang penerangan Ahmadiyah yang dikeluarkan pada tahun 1956. Ingat peristiwa yang ni 1951-53, buku ni ada semua dokumentasi ni lengkap yang dikeluarkan tahun 1956. Yang dikarang oleh orang yang terbabit dalam peristiwa ni. Kita akan tengok siapa dia. Seperti saya katakan tadi, peristiwa ini dicatatkan oleh Maulana Muhammad Sadiq yang sebelum ni bertugas di Indonesia, kemudian menggantikan Maulana Ghulam Husain Ayaz yang balik sekejap ke Pakistan. Beliau ni yang kemudiannya hadir dalam perbahasan tersebut. Jadi perbahasan tersebut berlaku pada 23 Julai 1951, di mana wakil daripada jemaah ialah Maulana Muhammad Sadiq dan kemudian Tuan Zodi yang telah kembali ke Tanah Melayu, yang tadi pergi ke Modyot, kembali ke Tanah Melayu untuk hadir dalam perjumpaan ini, itu Tuan Mak Zodi. Kemudian wakil dari Pejabat Agama Selangor pula adalah Syariatul Islam Selangor, iaitu bernama Tengku Mahmud Zodi, nama lebih kurang sama. Dan beliau ni adalah kerabat Diraja Patani dan dia seorang ulama yang menjadi penasihat kepada Sultan Selangor pada waktu itu. Jadi dalam pertemuan itu, banyaklah pertanyaan-pertanyaan ditanyakan dan alhamdulillah Muhammad Sadiq berjawab dengan baik. Biasalah pertanyaan-pertanyaan macam tadi saya katakan tadi, betul ke kiblat, Al-Quran berbeza, kiblat berbeza sebagainya, dan diterangkan dengan cara baik. Dan paling yang menarik sekali ialah bagaimana Sultan Selangor sendiri tanya, itu Sultan Hishamuddin ditanya tentang Khataman Nabiyin. Sebab pemahaman orang, Khataman Nabi maksud adalah Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi. Tapi bagaimana Muhammad Sadiq ini ambil satu kitab daripada ulama mazhab Syafi'i juga, yang sangat terkenal seorang sufi ini, iaitu bernama Imam Abdul Wahab Asyarani. Di mana dalam buku Imam Abdul Wahab Asyarani ini menerangkan bahawa
memetik satu perkataan dalam halaman jilid 2 halaman 35, ingatlah bahawa kenabian tak pernah lenyap. Saya ulang sekali lagi, ingatlah bahawa kenabian tidak pernah lenyap. Hanya kenabian yang bawa syariat saja telah berakhir. Ini yang dikeluarkan oleh, kenyataan dikeluarkan oleh seorang mazhab sufi yang sangat terkenal tersebut. Jadi ini yang menyebabkan apa? Sultan sangat teruja dan berpuas hati. Jadi kemudian mereka nampak akan adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua patut diadakan. Dan pada waktu itu, sebelum itu, iaitu Syakatui Tengku Muhammad Zodi ini minta supaya ada 5 pertanyaan yang dijawab secara bertulis untuk pertemuan yang kedua nanti. Perhatikan mereka punya pandai nak mengelak sebenarnya. Jadi dalam mereka kata dalam 14 hari kamu kena jawab ini 5 pertanyaan ni. Kita kata okeylah. Tapi dalam masa yang sama 14 hari pula kamu kena balas balik kami punya jawapan. Dia kata okey, setuju. Tapi kemudian kita kata apa next, betul apa nak buat? Boleh tak kita tetapkan tarikh untuk tarikh yang kedua pula? Dia tak nak bagi. Kenapa tak nak bagi tuan-tuan? Sebab dia dah tahu dah orang tak boleh nak jawab nanti. Jadi mereka minta 5 pertanyaan. Semua pertama ialah apakah kepercayaan tentang Itikad Ahmadiyah? Apa beza dengan orang Muslim lain? Apakah pendakwaan Hazrat Ahmad? Itu Mirza Ghulam Ahmad. Apa mukjizat beliau? Terangkan sejarah ringkas tentang beliau. Tapi apa yang berlaku? Selepas kita hantar jawapan tersebut, sebelum tarikh 6 Ogos, dan kita mengharapkanlah pada 20 Ogos tu jawapan dapat. Tunggu, tak ada. Tanya-tanya tak ada. Lepas tu diam. Jadi ni yang perhatikan, dah kita nampak dah ada something wrong yang berlaku kat sini. Tiba-tiba dah lepas 2 tahun selepas tu dapat dari panggilan istana. Rupa-rupanya Selangor baru terima mufti yang pertama, iaitu bernama Datuk Haji Yusof bin Sabahuddin. Jadi beliau ni bukannya panggil untuk berbahas sebenarnya. Beliau ni panggil untuk mengkafirkan Jemaah Ahmadiyah, nak jatuhkan hukuman ke atas Jemaah Ahmadiyah. Jadi kita pun pergilah. Kita pergi, dan pada waktu itu 15 Disember, kemudian Sultan tepat pukul 10 pagi, Sultan pun sampai. Ingat kedua-dua peristiwa ini berlaku di Istana Negara. Di mana Istana Selangor pada waktu itu tahun 1951-53 sebelum merdeka, iaitu dekat mana? Dekat Istana Negara. Dan dalam pertemuan tersebut yang kali kedua ni 15 Disember ni, mufti yang pertama dia berucap dulu. Tak ada lain tak bukan, apa dia buat? Samalah. Dia mengkafirkan kita, dia kata kita sesat dan sebagainya. Lepas tu, selepas dia bercakap, Haji Ismail lah bercakap. Lepas Haji Ismail bercakap, Haji Abdul Karim daripada Sungai pula bercakap. Dan di sini mereka kata, ni Mubalik Ahmadiyah dia orang gila lah. Macam tu dia kata. Orang ni sebenarnya akan melakukan pemberontakan lah. Orang ni, Ahmadiyah ni ada hubungan solid dengan Kristian lah. Ini tuduhan-tuduhan dia buat. 2 jam dia cakap. Bercakap. Dan selepas habis bercakap, kemudian Sultan tanya. Sultan tanya dengan ulama tadi, ulama beliau, ada apa-apa lagi? Mereka kata tak ada. Tak ada tuanku. Jadi dah tak ada. Duli Imam Mulia bagilah Maulana Wak Sadiq untuk apa? Bercakap. Bagi syarat. Cakap. Maulana Wak Sadiq berdiri saja. Yang 2 orang di kiri kanan ni, iaitu yang saya kata-kata Fatih Akhir yang tadi pernah dakwa Maulana Gulausi Ayas, berdiri di kiri, dan kemudian Haji Ismail di kanan kata, tak ada guna tuanku, tak ada guna, jangan dengar tuanku, tak ada guna tuanku. Dah macam monyet. Ni satu majlis ada Sultan. Dah kecoh, jangan tuanku, jangan dengar gitu tuanku, jangan dengar gitu, tak guna tuanku. Tuanku pula terpaksa meredamkan mereka. Di catatan diberikan oleh Muhammad Sadiq mengatakan, tidak, dengarlah. Boleh jadi ada keterangan kamu yang salah. Itu titah tuanku kepada 2 orang ni. Ada salah kamu, bagilah dia pulang bercakap. Jadi Muhammad Sadiq pun berdiri bercakap. Dia kata dengan tuanku, majlis ini sangat pelik dan ganjil. Tak pernah dalam satu majlis sebelum orang itu dapat membela diri, kami siang-siang dikafirkan. Itu satu lagi. Kemudian Muhammad Sadiq juga mengatakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengarang 80 buku. Tidak ada satu bukunya pun dalam petik daripada buku Mirza Ghulam Ahmad tadi. Tapi kemudian mereka beria-ria benar mengatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad tulis ini, Mirza Ghulam Ahmad tulis ini, Mirza Ghulam Ahmad. Tapi semua itu sebenarnya bukan berasal daripada buku Mirza Ghulam Ahmad. Kalau ada, tunjuklah bukti yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad lebih afdal daripada Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad Tuhan anak Tuhan. Tunjukkan bukti, jangan hanya sekadar cakap. Dan kemudian
Yang saya katakan tadi, bila dia tuduh Mubalik Ahmad dia tu orang gila, jadi Muhammad Sadiq mengatakan, tuanku, pernah ke tuanku panggil orang gila untuk berdialog dengan ulama tuanku? Dan sudah pernah ke orang yang berakal tu nak berdialog dengan orang gila? Jadi dia gunakan ilmu mantik, dia bantai balik ulama tersebut yang kata dia apa? Dia orang gila. Dan kemudian Muhammad Sadiq juga menerangkan bahawa kita harus ingat tentang fatwa yang diberikan oleh Imam Syafi'i dalam buku fatwa beliau, orang yang melakukan solat dengan menghadap kepada kiblat tidak boleh dikafirkan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, bersabda, siapa yang solat seperti solat kita, berkiblat kepada kiblat kita, makan sembilan kita, maka dialah seorang Muslim, jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mengecoh Allah dalam hal dan jaminannya. Jadi tuan-tuan, di sini Muhammad Sadiq menekankan tak ada fatwa yang boleh kita ikut selain pada fatwa Nabi Muhammad SAW, dan sekurang-kurangnya ikutlah fatwa mazhab Imam Syafi'i yang menjadi pegangan mereka. Kemudian sekali lagi Haji Ismail mengatakan bahawa Ahmadiyah mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai anak Tuhan. Tunjukkan bukti, jangan hanya cakap saja. Dan kemudian menuduh orang jemaah Ahmadiyah melakukan hubungan solid dengan orang-orang Kristian. Dan ini sekali lagi Muhammad Sadiq mengatakan berikan bukti. Sebenarnya dalam konteks jemaah Ahmadiyah, kitalah yang banyak berperan untuk mematahkan akidah orang Kristian. Dan sekali lagi tuan Tuan Musi, boleh tuan minta Tuan Musi ni tambah sikit masa. Boleh Tuan Musi? Dia dah tulis-tulis sudah, saya dah tahu tu, sebab cepat sikit ni. Kemudian menuduh Ahmadiyah akan memberontak. Ini satu lagi yang tak masuk akal lah. Sebab kalau kita lihat dekat sini pun saya dah tunjukkan bagaimana selama ni yang kena sepak tergajang, kena bakar, kena bunuh itu orang Ahmadiyah. Tak pernah orang Ahmadiyah pergi serang orang lain. Jadi dalam pertemuan tu Haji Sukai Abdul Ibrahim Karim ni mengatakan Ahmadiyah akan melakukan pemberontakan. Itu yang tuduhan dia. Dan apa yang menarik, saya laju-laju sikit. Kalau kita perhatikan muka surat 22 ni, tujuan fitnah ni tak lain tak bukanlah dia serang kita punya rukun Islam. Kita kalimah kita beza, kiblat kita beza, itu semua diserang sebab nak tunjukkan kita bukan Islam. Sekarang saya bagi sikit apa yang terjadi pada pertemuan tersebut. Jadi tuanku berkata dengan Muhammad Sadiq, aku tak boleh ikut kamu sebab kamu sedikit. Perhatikan, tuanku sebenarnya dah tertarik dengan jemaat. Tapi tuanku kata, aku tak boleh ikut kamu, kamu sedikit. Jadi Muhammad Sadiq mengatakan, tuanku yang maha mulia, dalam hal agama kita tak boleh ikut yang banyak ataupun yang sedikit. Tapi kita ikut firman Allah SWT dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Haji Ismail pun kata, tuanku, kalau tuanku biarkan orang Ahmadiyah dekat negeri ini, rakyat Selangor akan habis masuk ke dia ni. Boleh jadi tuanku pun nanti masuk ke dia ni. Amin. Kita doakan macam itulah, mudah-mudahan apa yang dia doa petanak tu akan jadi kenyataan. Jadi, kita lajukan sikit tuan. Kemudian ada perbahasan juga dengan pendeta Kristian. Ini Muhammad Sadiq juga, ini saya dah katakan, kita patahkan Sadiq berlaku perbahasan dengan Padri Matthew Philly daripada Protestan. Perhatikan dalam perbincangan ni, perbahasan ini, sampai Padri ni minta, jangan siarkan perbahasan tersebut. Kenapa? Kerana memang nampak kemenangan jemaah Ahmadiyah pada tersebut. Sikit lagi, ini bagaimana kerabat diraja Selangor, Johor, mudah-mudahan Selangor lah. Iaitu Engku Ismail Engku Abdul Rahman yang dilahirkan 1901, cicit kepada Temenggung Ibrahim Daing Abdul Rahman, pengasas Kesultanan Johor Moden, dan berpangkat cucu saudara kepada Sultan Abu Bakar Johor. Beliau pernah menjadi yang dipertua Jabatan Agama Islam Johor 1950-54. Dan lepas dia pencen tahun 1956, dia banyak baca buku jemaat. Beliau cuba mengaturkan satu pertemuan dengan mufti Johor pada waktu itu bernama Syed Alwi. Syed Alwi ni daripada Yemen, orang Arab lah kan. Cepat dipandang cakap Melayu lah. Jadi dia banyak mengarang tentang buku tentang kesesatan Ahmadiyah. Seperti biasalah tuduhannya, kiblat kita beza, Quran berbeza, macam-macam tuduhan-tuduhan yang memang tak masuk akal lah. Jadi Engku Ismail ini, kerana dia dah baca buku jemaat, dia tahu ni tak betul. Dia adakan pertemuan. Nak adakan aturkan pertemuan pada tahun 1996. Apa jadi? Mufti Johor tak muncul-muncul. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Engku Ismail kemudiannya berbeat, dan kemudian alhamdulillah ada keturunannya Amir kita yang dulu, Amir kita yang dulu, Engku Ismail dan anak dia lah bernama Engku Adnan yang jadi jemaat punya Amir. Satu lagi, banyak lagi ni, macam mana ni Pakcik Mazim belum lagi ni tuan. Kan tuan Ainul bising saya nanti ni. Ni banyak lagi ni, kan saya takut cucu-cucu orang marah ni kat sini. Saya tak apa, diorang yang marah dia.
Okey tuan, ni satu lagi. Ada dua lagi habis lah. Boleh sikit lagi. Di mana ada seorang bernama Fakir Wahab. Kenapa dipanggil Fakir? Sebab beliau ni bernama Abdul Wahab sebenarnya. Beliau ni lahir tahun 1920 dan beliau ni daripada belajar lagi beliau dipanggil sekolah pondok dipanggil sebagai lebay muda ataupun fakih. Lama-lama melekat nama Fakir Wahab tersebut. Pada tahun 1956 beliau dengar ada Muhammadiyah di Singapura. Beliau ni suka ni belajar dan pada waktu memang mencari ilmu tentang golongan kaum muda ni kan, reformis ni dia bercari. Dia nak cari Masjid Muhammadiyah. Tiba-tiba dia sampai kat Masjid Ahmadiyah, itu Masjid Taha. So bila masuk Masjid Taha tu sebab dia musafir, jadi dia kena menginap. Ada orang kalau kata jangan masuk masjid ni, ini masjid orang kafir. Alamak, Afsal tak boleh masuk masjid ni lah, aku nak tidur mana ni kan? Dia pun gila tidur juga. Tapi sampai kat situ dia tengok orang solat, orang tilawah suci Al-Quran. Jadi dia kata macam mana orang kata dia kafir? Kemudian jumpa pula dengan Muhammad Sadiq. Kenalah. Kan, kena Muhammad Sadiq, dua-dua ni agama bagus. Bila dia bercakap tu link. Kan, dia punya frekuensi sama tuan. Bukan macam frekuensi ketua dengan saya, tak sama kan, susah nak masuk. Sama. Jadi apa yang berlaku? Langsung dia berbiat dan bergabung. Dan alhamdulillah, kita perhatikan beliau ni pernah pergi waktu anak beliau belajar di Rabah, beliau pergi di sana belajar short course dan huzur sampai bagi beliau satu anugerah special honorable missionary. Kerana beliau ni memang huzur nampak, memang saya kenal lah Pak. Saya Fakir Wahab tu macam jatuh pada datuk saudara saya lah. Saya pasal keramat selalu nampak dia. Memang wajah dia memang orang suci lah. Putih berani, kecil je orang dia jalan kan. Orang pasal keramat, satu pasal keramat tahu dia ni. Kan kalau diorang pukul ramai-ramai dah mati dah. Dia relax, orang kecil jalan pelan je. Dan alhamdulillah semalam saya duduk kat MTA. Saya banyak-banyak bersyukur saya lihat anak-anak cucu-cucu. Bukan anak cucu-cucu daripada Muhammad Zain, Fakir Wahab dan Ahmad Alak ni yang duduk kebanyakannya dalam MTA studio. Mereka bekerja dengan bermati-matian. Dan inilah semua berkat daripada pengorbanan dia punya datuk punya perjuangan. Ini cerita saya tinggalkan tuan, ni kita punya hero. Itu Muhammad Zain. Muhammad Zain ini seorang pemuda, kalau dalam cerita Piramli kita panggil Sarip Dol lah. Sarip Dol kan. Sarip Dol ni kalau cerita Piramli dia watak jahat lah. Ni Muhammad Zain ni. Muhammad Zain ni dia tinggal dengan Ahmad Nadi. Ahmad Nadi ni dengan saya dia macam pangkat datuk saudara, ayah datuk saudara. Dia duduk sebelahan. Dulu orang macam dulu tuan dia sewa bilik macam cerita Piramli. Kita cakap dia dengar sebelah. Jadi dia selalu berbual lah. Jadi satu hari Pakcik Ahmad Nadi tanya dengan Pakcik Mat Zain. Zain, kau ni orang Islam ke? Yalah wak, saya ni orang Islam. Tapi aku tak pernah tengok kau solat. Yalah wak, saya dah lupa lah wak. Memang dia tak solat sebenarnya kan. Dah lama tak solat. Kan, sebab orang dulu macam tu banyakkan solat atas nama saja kan. Islam kan, macam dekat Bosnia kan, Kosovo kan. Islam tapi tak solat. Jadi nak ke Ahmad dia kata nak saya ajarkan kamu solat. Boleh lah wak. Belajar solat, belajar mengaji sebagainya. Lama-lama cerita sampai ke Nabi Isa. Dia cerita Nabi Isa tunjuk ke ayat. Jadi kemudian Muhammad Sadiq Muhammad ni tanya dengan dia, Zain, ini firman Allah SWT. Engkau nak dengar di sini Allah Taala kata bahawa Nabi Isa telah wafat. Kau nak dengar cakap Allah Taala aku nak cakap ulama. Mestilah saya nak cakap firman Allah Taala, saya nak cakap ulama. Dan selepas itu dibelah berbiat, dua pasangan ni berguru ni kemudiannya habis Kampung Baru. Dia menjaga tuan. Jadi setiap kali orang menjaga dia tablik je. Kita sekarang mana nak tablik tuan? Takut orang tak beli menjaga kita nanti. Dia tablik dia. Sampai ada orang kata kalau kamu nak makan free, pergi kedai Pakcik Mat Zain ni. Kau makan, kau dengar je apa cerita, kau dapatlah makan free. Kau dengar je apa cerita. Makan tak ada masalah, kau tak payah bayar. Itu yang Pakcik Mat Zain tersebut. Jadi ada satu cerita menarik. Kemudian ada satu kawan dia, sekali. Ada satu kawan dia, kawan kenal-kenal biasalah, nama dia Muhammad Yusuf Omar. Muhammad Yusuf Omar ni kenal lah Pakcik Mat Zain, dia tahu Pakcik Mat Zain ni lah. Orang kata, dia kampung barunya gangster kan, mana tu pasal Islam. Jadi dia jumpa dengan Pakcik Mat Zain, dia kata, Zain, aku tahu kau ni macam mana, tapi kau ni sekarang dah berubah. Macam mana, apa yang berubah ni? Ni apa sebenarnya ni? Pakcik Mat Zain kata, tak apalah. Kau bawalah orang kau, aku bawa orang aku. Kita berbahas. Dan dalam pada waktu itu Muhammad
Waalaikumsalam. Okey, 5 minit Cap. Mazhab. 5 minit. Nah. Jadi apa yang berlaku Muhammad Zain ini jumpa dalam debat, kemudian dia nampak Tuan Yusuf ni nampak benar-benar kebenaran jemaat. Tuan Yusuf ni sebenarnya dihantar oleh pakcik dia. Pakcik dia dihantar untuk apa? Untuk siasat betul tak Jemaah Ahmadiyah ini. Jadi apa yang berlaku, Tuan Yusuf ini kemudiannya mengaturkan pertemuan dia dengan pakcik dia, iaitu Kadi Osman, iaitu Kadi pada Gombak. Jadi alhamdulillah pada waktu itu Pakcik Mazin dah ada bulat. Dia dah ada buku ni. Buku ni harga berapa tuan? Dulu. RM2.50. Jadi apa yang berlaku, Pakcik Mazin jumpa dengan Kadi Osman ni, berdakwah Kadi Osman ni, bertablik. Kemudian Kadi Osman ni nak bagilah buku ni, buku tentang penerangan Ahmadiyah. Kadi Osman kata apa? Zain, tak payahlah. Aku dah baca tinggi, rendah, panjang, pendek buku ni. Buku ni aku nak bakar. Pakcik Mazin kata, kalau Tok Kadi nak bakar, bakarlah. Tapi bayarlah saya RM2.50. Saya ada banyak lagi. Jadi ini jam langsung Kadi Osman tersebut. Ada satu lagi cerita menarik. I think Mona Ainu boleh translate ni, cerita ni kepada Syed Iftihar. Di mana isteri beliau yang tak tahan dengan kena boycott dan macam-macam lagi, akhirnya isteri Muhammad Zain ni tinggalkan beliau. Tinggalkan. Berapa lama lah. Kemudian tiba-tiba datang balik. Jadi Pakcik Mazin pun heran. Apa mimpi kau datang balik ni? Jadi isteri kata, bang, dulu orang anggap abang Islam, tapi abang tak solat. Sekarang orang kata abang kafir, tapi abang solat. Jadi saya ikut abang lah, kafir-kafir lah. Dan kemudian apabila dakwah tu dah sampai ke kemuncak di Kampung Baru dengan Kadi Osman, dengan terutama buku ni, orang Kampung Baru dah tak tahan. Tadi dia ejek, dia fitnah, kan? Tapi apa dia berlaku? Kemudian dia ambil tong najis. Sebab dulu orang kalau buang air kat luar rumah, dia ambil tong-tong najis tu, buang dekat kedai Ahmad Nadi. Kemudian dia buang pula dekat rumah sewa Pakcik Mazin. Bayangan taik tuan-tuan. Perhatikan, orang sanggup bermain dengan taik nak menghalau Jemaah Ahmadiyah. Mereka itulah sebenarnya bergelumang dengan najis dosa. Jadi Pakcik Mazin ni kemudiannya dihalau. Orang tuan rumah di situ kata, kau tak boleh tinggal sini, nanti rumah aku pula kena terbaling dengan taik. Jadi kau kena pindah. Jadi beliau dengan Ahmad Nadi terpaksalah berpindah, cari tempat lain, kena keluar. Sebab apa? Kampung Baru dikatakan hanya untuk orang Melayu. Terpaksa keluar. Dan pada waktu bila keluar, tak tahu nak buat kat mana, pergilah buat rumah kat Keramat. Buat rumah dekat Keramat tersebut, rumah simple-simple lah. Dah lama-lama banyak orang pula ikut. Dah ikut dekat situ juga, orang jemaah di situ juga. Kemudian kita pun semayang kat situ. Dah tahu orang jemaah semayang kat situ. Sekali lagi, datang puluh kampung kata apa? Satu notis, 1 minggu saja kena keluar. Orang lain dapat 2 minggu, Pakcik Mazin dapat 1 minggu saja. Jadi rumah baru buat hari tu dah kena kena tinggalkan. Ada orang yang boleh jual, ni kena tinggalkan. Jadi Pakcik Mazin jumpa dengan pegawai daerah. Ini tuan yang atur. Jumpa dengan pegawai daerah pada tahun tu 1957 macam tu. Dan pegawai daerah tu kata, ditunjukkan notis. Tapi tuan, saya ni sudah nak kena ni, pindah ni kat Keramat. Mana saya nak pindah ni? Kamu suka Sungai Tua? Mana-mana pun boleh tuan. Asalkan saya boleh dirikan rumah. Jadi pegawai daerah Inggeris tersebut bagi satu surat, suruh jumpa dengan orang kat Jinjang, dan kemudian orang kat Jinjang nak pegawai Melayu. Dia bawalah kat tanah kat sini, tapi dia tunjuk kat tanah bukan sini. Kat sungai bawah sana. Mana sesuai kat situ? Jadi Pakcik Mazin ni tak sesuai cakap orang pegawai Jinjang tu. Dia kata apa? Sesuai tak sesuai, suka tak suka tak. Kalau suka tak, jangan ambil. Dia mengadu balik dengan pegawai British balik, pegawai British marah. Pegawai British datang, dia yang bagi pacakkan tanah ni. Ada 6 lot di sini. Yang kita dapat kebanyakannya orang Ahmadi yang kena halau daripada mana? Keramat. Jadi di sinilah kemudiannya didirikan Masjid Kayu, dan kemudian pada tahun 1991 jadilah Baitul Salam sampailah hari ini. Jadi saya dah habis penghujung dia. Sebenarnya kalau kita lihat memang fitnah pada dulu tu memang bermarajalela, macam-macam fitnah. Kita dah letih lah. Jadi terpulanglah. Kalau saya katakan tadi, sebenarnya dah hampir 100 tahun kita difitnah. Dan kemudian dah hampir 50 tahun tentang perbahasan di Selangor tersebut. Sebab cuma 53 kan. Kalau dah 53,
dah lebih dah daripada 50 tahun peristiwa tersebut. Jadi ni tuan-tuan adalah kisah yang fasa 1. Sebenarnya fasa kedua, tadi dia punya bapa, ni nanti anak dia punya pula. Yang banyak kisah-kisah bersama, ada beberapa orang tokoh si Tuan Ismail juga nanti akan memainkan peranan di dalam yang kedua ni. Sebab yang kedua ni, di mana Timbalan Perdana Menteri, dia tu Tun Musi Hitam telah mengatakan orang Melayu, orang kaya ni bukan dapat hak kesetujuan sebagai orang Melayu. Itu satu challenge. Kemudian macam mana Menteri Agama mengatakan Ahmadiyah ejen Yahudi. Kemudian setiausaha kepada menteri seorang kena letak jawatan, tinggalkan. Dan kemudian bagaimana serbuan ke atas Baitul Salam. Kemudian pembinaan signboard. Esko Agama kata nak kuburkan Baitul Salam. Penangkapan Maulana Aidul di Perlis, fitnah Mufti Perlis. Kemudian serbuan Jaiz sampailah kita kena itulah sejarah yang kedua yang kita akan tengok nanti. Dan sekarang sejarah yang ketiga lah tuan-tuan lah. Sekarang generasi keempat, kelima, keenam ni bersiap sedialah kita untuk mencipta sejarahnya lebih gemilang. Dan saya punya nasihat supaya Cambodia juga banyak buat catatan. Sebab banyak juga sejarah-sejarah tentang Cambodia yang perlu dibuat catatan. Sebab banyak peristiwa yang penting. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.